Rosan akan main 3 di bawah ataupun 4-5-1 era. Jadi tak kira lah apa formasi sekalipun, dengan syarat malam ni Harimau Melaya kena mengawal betul lah. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Dan kalau kita lihat dalam formasi 3-4-3 sememangnya kita bermain dengan 3 pertahanan dan sememangnya untuk aksi separuh masa yang pertama nanti sudah pasti pasukan negara diharapkan mampu untuk menyerang. Tanpa sebagai coach latih, kita lihat pemain-pemain begitu intensiti, terutamanya transition semasa bertahan dan menyerang begitu cepat sekali. Dan ialah dengan keadaan bola sekarang ni build up daripada bawah kan, kalau kita lihat pergerakan daripada bawah ke tengah dan ke depan begitu pantas sekali. Jadi speed memang kita, kalau kita tengok Arif Aiman dengan Faizal apa semua orang nipi player kan, mungkin akan mempergunakan kelincahan pemain-pemain dia lah untuk menembusi pertahanan Uzbekistan. Kita saksikan coach, ketika ini kita berikan laluan seketika untuk lagu kebangsaan Turkmenistan dan seterusnya lagu kebangsaan negaraku. Untuk pasukan negara dalam misi untuk meraih 3 mata penting untuk dibawa bekalan dalam aksi yang seterusnya. Ketika ini berdepan dengan Turkmenistan, sudah pasti kita mengharapkan kejayaan mampu dilakar oleh anak-anak buah Kin Panggon pada malam ini. Kita mempunyai pemain ke-13 iaitu penyokong setia skuad Harimau Malaya yang akan sudah pasti akan memberikan dorongan semangat kepada barisan pemain yang akan bergeras tugas pada malam ini. Ini antara barisan pemain yang akan diturunkan oleh Turkmenistan pada malam ini dengan memperlihatkan Babajawaf Zafar berada di situ untuk memperkuatkan barisan pertahanan bagi pasukan Turkmenistan. Dan apa yang mencuri tumpuan kita juga adalah dengan ketiadaan peledak utama bagi pasukan Turkmenistan iaitu Altimirat yang merupakan antara penjaring terbanyak untuk pasukan Turkmenistan. Berdepan dengan Turkmenistan merupakan perlawanan yang cukup misteri sebenarnya kerana kita tiada sebarang rekod pun bertemu dengan Turkmenistan. Cuma yang dapat kita saksikan adalah berdasarkan perlawanan persahabatan yang dilalui oleh Turkmenistan ketika berdepan dengan Thailand. Mereka tumpas 1-0 melalui jaringan di saat akhir Arisak Kraison. Dan ini antara pengadil perlawanan yang akan mengadili perlawanan di antara kedua pasukan pada malam ini. Keempat-empatnya sudah pasti jurulatih daripada Oman. Pengadil utama adalah Omar Mubarak Mazurua Alia Rubi, yang sudah pasti kita mengharapkan beliau mampu untuk mengimbangi perlawanan di antara kedua-dua pasukan pada malam ini. Di samping itu kita menuntut agar anak-anak buah Kin Panggon mampu untuk memberikan persembahan yang terbaik pada malam ini. Dan tugas ketua pasukan kembali diberikan kepada
Farizal Marlias. Saya kira kita akan terus saja bersama Anim Miswan untuk aksi di separuh masa yang pertama. Silakan Anim. Inilah malamnya, inilah permulaan kepada satu sejarah yang bakal ataupun ingin dicipta oleh pasukan Harimau Malaya, diketuai oleh Farizal Marlias pada malam ini di bawah dan juga di hadapan puluhan ribu penyokong-penyokong kesayangan pasukan negara. Keputusan utama pilihan Ketua Jurulatih Kim Pan Gon dalam aksi kompetitif pertama beliau membawa bendera jalur gemilang untuk diperjuangkan. Dan ini pemain-pemain simpanan yang boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja dalam usaha untuk kita mencapai sasaran menjadi pasukan terbaik atau pasukan kedua terbaik untuk layak ke persaingan Piala Asia 2023. Beliau ingin untuk membawa Turkmenistan layak ke pusingan akhir bagi 2 edisi berturut-turut. Yazguli Hoya Geldiev, pengendali tempatan dari Turkmenistan, dan misinya adalah untuk berdepan dengan pasukan tuan rumah beserta dengan sorakan pemain-pemain ke-12 dengan benteng daripada Ultras Malaya yang mengetuai sorakan dan juga sokongan. Dan inilah harapan kita di bawah khusus untuk misi ini, untuk mengembalikan imej yang tercalar Kim Pan Gon untuk Harimau Malaya. Seruan dari Stadium Nasional Bukit Jalil dimulakan pada malam ini. Separuh masa pertama bermula dengan pasukan kebangsaan melancarkan terlebih dahulu serangan untuk terus menekan pasukan yang sepatutnya menjadi masalah kepada kita juga dalam kumpulan E ini. Namun imej, reputasi dan juga kedudukan ranking hanyalah di atas teori dan di atas kertas sahaja. Selebihnya adalah yang akan dipamerkan sepanjang 90 minit pada malam ini. Terus kekal dengan kami di TV9 kerana kami akan terus membawakan kehangatan perlawanan ini. Dan saya terus saja ditemani oleh Coach Irfan Bakti yang akan terus memberikan informasi dan juga sudut pandang daripada seorang jurulatih untuk perlawanan pada malam ini. Coach, sangat penting untuk bermula dengan positif pada perlawanan pertama ini. Ya, yang pertama sekali puluhan ribu ataupun 50,000 penonton itu malam ni amat-amat penting peranan mereka untuk kejayaan kita pada malam ini. Di samping kalau kita lihat pemain-pemain kita malam ini sudah tentu daripada awal sampai akhir nanti kita akan membuat satu pressurasi yang tinggi untuk memenangi bola. Jadi kita harus mendominasi perlawanan pada malam ini untuk mendapatkan 3 mata. Asal Halim, satu pening yang baik, mendakwa beliau dikasari tetapi tidak diendahkan oleh pengadil perlawanan Omar Mubarak Mazarua Al-Yaqubi bersama dengan rakan-rakannya dari Oman, Abdullah Ali, pembantu pengadil pertama, Nasir Salim, pembantu pengadil kedua, dan pegawai perlawanan keempat Sadullah Gul Muradi dari Tajikistan. Dan Malaysia bermula positif. Malaysia terus merencanakan apa yang dijanjikan oleh Kim Pan Gon, bahawa kita tidak akan bertahan, kita akan terus mempamerkan aksi menyerang, menguasai perlawanan dan mendapatkan jaringan seawal masa permainan yang boleh. Corbin Ong hantaran terus cuba mencari Darren Lock, dikeluarkan kepada Syamir. Azam Aziz mengekalkan kedudukannya selaku pemain di kesebelasan utama. Faisal dikeluarkan yang baik, Corbin Ong di sebelah kiri, hantaran yang baik namun dikeluarkan oleh Ahmed Atayef sebentar tadi. Malaysia terus menekan, tapi harus diingatkan lawan mereka pada malam ini mempunyai posisi ranking yang lebih baik, lebih berpengalaman. Cuma kurang dari sudut ketajaman di peringkat perlawanan kompetitif bertaraf antarabangsa. Dion Cools, misi utamanya bersama dengan Corbin Ong adalah untuk kembali meletakkan Malaysia di landasan terbaik di peringkat Asia. Kita pernah, kita mampu, namun kebelakangan ini kita agak kesunyian dan ketinggalan berbanding dengan rakan-rakan di rantau Asia Tenggara terutamanya. Namun ini mungkin kempen yang positif, dan kita selaku peminat, pendukung bola sepak negara perlu terus percaya
dan memberikan sokongan. Syahrul Syamir Kuti terus diberikan peranan sebagai rancang di bahagian tengah. Darren Lock, baik, terus saja gerakan dilakukan oleh Safawi Rashid. Itu trademark beliau untuk terus melakukan percubaan, dan sepakan penjuru pertama coach untuk malam ini bagi pasukan kebangsaan. Ya, kehadiran ramai pemain-pemain midfield kita, Syamir Kuti, Faizal Halim, Nur Azam, Arif Haiman, yang merupakan pemain-pemain yang licik ataupun nipi, jadi ingin mendapatkan seberapa cepat yang boleh bola untuk mendominasi perlawanan pada malam ini. Sepakan penjuru yang pantas telah pun diambil tadi, tidak menghasilkan sebarang tekanan. Corbin sekali lagi dengan lontaran jauhnya, masih lagi dalam kawalan. Malaysia terus menekan. Ini permulaan yang sangat positif. Syamir cuba untuk mendapatkan Arif Aiman setelah tadi, dan mungkin di kalangan 11 pemain yang turunkan ini, kesemuanya adalah senjata rahsia kita. Permulaan di 5 minit pertama yang begitu baik bagi pasukan kebangsaan. Ya, kerana kita tidak memberi ruang ataupun time and space kepada pemain-pemain Turkmenistan, walaupun mereka mempunyai tubuh yang besar kan. Dan yang mengherankan juga, kita berani membuat long throw walaupun kita mempunyai saiz tidak sebesar mereka. Faisal Halim berjaya merampas tempat di kesebelasan utama ini daripada Akhil Rashid. Termasuklah pemain ini disenaraikan di depan Syafiq Ahmad yang bermula daripada bangku simpanan sahaja. Jadi ini percaturan di perlawanan pertama daripada Kim Pan Gon, terutamanya berbahan dengan penjaga gol berpengalaman ini, Mamet Oras Mohamedov. Bahrain telah mula melangkah dalam kumpulan E ini, menumpaskan cabaran pasukan Bangladesh pada perlawanan petang tadi. Jadi Malaysia tidak perlu mencatat sesuatu yang positif. Mungkin bermula daripada gerakan ini, Arif Aiman dan Matthew Davis yang sudah begitu serasi gerakan mereka. Sentuhan pertama Darren Lock, antaranya baik mencari Faisal, terus saja dikawal daripada Berdimirak Rayibov. Ya, kalau kita lihat pemain-pemain kita tidak memberi langsung ruang kepada pihak lawan. Jadi gerakan-gerakan ini perlu segera diambil peluang untuk diterjemahkan di dalam kuantiti jaringan yang diperlukan. Masih lagi di sebelah kanan, wantu yang baik daripada Arif Aiman dan juga Matthew Davis. Ruang buat Arif Aiman, masih lagi Arif Aiman, hantaran terus, namun gagal untuk menepasi pemain pertama di hadapannya. Ruang pula daripada Safawi, masih lagi ditekan pasukan Turkmenistan. Dibiarkan sahaja oleh Mamet untuk sepakan gol. Beliau mahu meredakan tekanan yang diberikan oleh pasukan tuan rumah pada permulaan 7 minit ini. Jadi ini sesuatu yang diinginkan oleh Faisal Halim setelah tadi, mendakwa mungkin ada hadangan, mungkin bola terkena tangan. Namun advantage diberikan oleh pengadil kepada pemain-pemain pertahanan pasukan Turkmenistan. Masih lagi permainan ini di bahagian pasukan Turkmenistan yang belum lagi mampu untuk keluar daripada kawasan mereka. Barulah ada sedikit tolakan kepada Aslan Amanov, pemain yang dilaporkan bakal mewarnai Liga Malaysia pada jendela perpindahan ini. Dan itulah kelebihan Darren Lock, akan cuba mengejar setiap bola yang berada di hadapan beliau. Syahrul akan mengeluarkan bola ini dan terus dikawal oleh pemain-pemain pasukan Turkmenistan.
Malaysia ingin mengekalkan tempo permainan yang laju, Coach. Ya, selepas 8 minit atau 9 minit bermain, kita masih lagi menguasai. Maksud saya tadi, kita banyak bermain di tempat lawan. Ya. Dan ini satu perkembangan yang baik. Walau macam mana pun kita belum lagi ada peluang terbuka. Dan ini mungkin ruangnya untuk satu lagi sepakan penjuru yang dihadiahkan oleh Guchmirat Anaguliev. Dan kesemua pemain-pemain pasukan Turkmenistan pada ketika ini sedang berkampung di kawasan mereka. Dan ini mungkin sesuatu yang baru. Arif Aiman diberikan tugasan untuk mengambil sepakan penjuru ini. Baik, hantaran daripada Arif Aiman terus saja dikeluarkan oleh Guchmirat. Sekali lagi Safawi Rashid. Baik sebenarnya voli yang dilakukan oleh beliau. Masih lagi dalam kawalan Azam. Syarul Saad di hadapannya, keluar daripada kebiasaan. Antaran yang percaya ditampan oleh Faisal. Masih lagi Faisal, 3 pemain cuba diatasi oleh Faisal. Guchmirat mengeluarkan bola ini. Ada klaim daripada pemain-pemain pasukan Malaysia. Tidak diendahkan. Dan barulah kawalan bola ini gagal untuk dimanfaatkan daripada gerakan sebentar tadi. Kita tidak menggunakan VAR, ya. Belum ada lagi, Coach. Belum ada lagi. Ya. Dan mungkin itu satu perkara yang positif. Percubaan daripada Safawi Rashid yang sebenarnya mahu menuju ke gawang pasukan lawan kita tadi. Kita mahukan Safawi yang yakin sebegini. Dalam semasa kita menyerang ini, kita harus hati-hati kerana kita lihat Turkmenistan akan menggunakan permainan secara direct, jadi long ball kan, ya. Dan itu antara mungkin amanat yang diarahkan pada barisan pertahanan kita. Tapi fokus kita adalah pada gerakan daripada Safawi ini. Arif Aiman di sebelah kanan beliau digunakan, dihantar terus oleh Arif Aiman. Ruang buat Azam dan percubaan terus daripada Safawi Rashid. Jaringan pertama pasukan kebangsaan hadir pada minit ke-11. Beliau memulakan jaringan ketika berdepan dengan Hong Kong, tetapi kali ini hanya 11 minit sahaja diperlukan. Dan Malaysia membuka perlawanan dengan penuh tertib dan juga garangnya pada malam ini untuk jaringan pertama ini, Coach. Ya, satu pergerakan yang baik yang mana kita mencuri bola. Itu saya katakan tadi, intensiti kita menyerang, intensiti kita bertahan begitu tinggi sekali. Itu makanya kita dapat menjadikan gol pertama. Ya, Coach begitu beremosi dalam melihat pada jaringan ini. Sesuatu yang kita rindukan, dan ini mungkin ngauman yang dinanti-nantikan dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Safawi Rashid hadir memberikan kelebihan pertama ini kepada pasukan kebangsaan kita. Bukanlah saya nak mengatakan ini filosofi Korea, tapi inilah kehendak bola sepak sekarang ini. Ya. Dan inilah yang diterjemahkan permainan yang begitu positif, begitu meyakinkan. Tapi perlu juga diingatkan bahawa masih berbaki lebih daripada 78 minit untuk pasukan kita kekal fokus. Dan diharapkan kita dapat mengekalkan tempo sedemikian rupa sehingga minit terakhir. Kerana begitu tinggi sekali kita punya pressurizing terhadap pasukan lawan. Dan terus menghasilkan jaringan pertama, itu yang dimahukan. Mungkin itu game plan-nya, untuk kita tidak membenarkan pasukan Turkmenistan settle down dengan suasana, dengan keadaan, dengan persekitaran 50,000 peminat, pemain-pemain ke-12 yang hadir, Coach. Ya, itu cukup penting. Seperti mana tadi disebut tadi, pemain nombor 13 ya, sebenarnya 12 sebenarnya. Dan ini barulah percubaan pertama daripada Turkmenistan untuk menguji Farizal Marlias, skipper kita pada malam ini daripada Aslan Ahmedov. Jadi itu intensitinya, dan kita tidak boleh terus membiarkan Turkmenistan hadir untuk mendapatkan keyakinan mereka.
Malaysia. Saya begitu emosi sekali tentang gol tadi. Ya. Kerana cara kita mendapatkan gol. Dan teringat kepada tim yang lepas, memang berbeza sekali di ketika ini. Ya. Dan inilah pasukan yang kita rindukan, kita nantikan, kerana secara teorinya kita lebih dari mampu, coach, untuk bermain sebaik ini, coach. Ya, kalau kita lihat tidak ada orang ball watcher, tidak ada. Semuanya bekerja. Tidak ada yang jadi penumpang dalam pasukan ini. Itu yang diterapkan dalam falsafahnya, dan begitu beremosi sebenarnya Coach Irfan Bakti bersama dengan saya, mungkin daripada seorang jurulatih, kacamata seorang pembimbing, melihat kepada barisan anak-anak buahnya juga yang terus beraksi di atas padang pada malam ini. Dah lagi membawa misi nama negara kita di bawah satu panci, satu bendera. Malaysia terus menyerang di sebelah kanan, jelas Arif Aiman dan Matthew Davis berhasil dengan sangat baik. Darren Lock, peluang keemasan yang kebiasaannya beliau sudahkan dalam persaingan Liga Malaysia. Namun ini mungkin satu peluang yang akan disesali satu hari nanti, coach. Ya, sudah tentu memang itu orang kata sita lah. Memang gol lah. Memang gol. Dan saya cukup tertarik dengan pemain kita yang merebut bola tadi, iaitu Syamir Kuti. Kalau kita lihat, Syamir Kuti ini holding midfielder, tapi beliau apabila ada bola, beliau akan sentiasa ke depan. Itu yang positif, yang memang betul baik sekali lah, yang telah diserapkan oleh Kim pada tim ni. Dinobatkan selaku antara pemain terbaik perlawanan ketika berdepan dengan pasukan Brunei tempoh hari, Syamir Kuti. Jadi beliau meneruskan momentumnya, antara nama pertama yang secara automatiknya menjadi pemain kesebelasan utama bagi Kim Pan-gon. Beliau juga diberikan satu rate yang sangat tinggi oleh jurulatih dari Korea Selatan itu. Ini Darren Lock yang baru saja melepaskan peluang keemasan. Beliau perlu segera mendapatkan sentuhan emasnya. Baik, dipintas Faisal Halim, ruang buat Faisal Halim. Malaysia terus mendahului, terus tidak mahu memberikan ruang kepada pasukan lawan. Kita mungkin boleh teruskan apa sebentar tadi, tetapi kali ini disudahkan, disempurnakan dan dibalas kepercayaan ini oleh Faisal Halim. Satu pressing daripada Arif Aiman. Beliau menghidu ruang ini. Dan boom, jaringan kedua daripada pemain yang cilik tetapi begitu tajam di hadapan gol ini, Faisal Halim, coach. Perkataan yang you sebut tadi, tidak memberi ruang, itu yang menyebabkan kita mendapatkan gol. Menjadikan satu gol ketika berdepan dengan pasukan Brunei. Itu bukan cabaran sebenar menurut Haji Irfan Bakti, tetapi malam ini beliau membuktikan beliau layak untuk mengekalkan tempat di kesebelasan utama. Wow, luar biasa. 17 minit pertama, Safawi Rashid, jersey nombor 11, pada minit ke-11. Faisal Halim pada minit ke-16. Inilah Harimau Malaya. Inilah auranya yang kita inginkan. Tidak gentar dan terus mengekalkan penguasaan bola ini. Wow. Dan terus Syamir Kuti memenangi perebutan bola ni. Safawi cuba mendapatkan Corbin Ong di sebelah kiri yang kebiasaannya kerap digunakan, tetapi setakat ini hikmatnya betul-betul digunakan sepenuhnya oleh pemain ini, Arif Aiman. Satu lagi assist daripada beliau pada malam ini. Mungkin Turkmenistan pun terkejut dengan kita punya performance pada malam ini, yang tidak, seperti you katakan tadi, tidak memberi peluang langsung, ruang dan peluang. Dan diharapkan pemain-pemain kita dapat mengekalkan tahap sedemikian sehingga ke akhir. Coach cukup mengenali pemain-pemain yang beraksi di Liga Malaysia, coach.
Ini mungkin kualiti yang ada pada mereka, keterangan Faisal Halim terutamanya dalam situasi sebegini, coach. Ya, sebenarnya mereka ni telah diubah. Mentaliti, physically semua telah diubah oleh Kim. Ini kata-kata pujian daripada seorang jurulatih kepada mengenali kualiti rakan setugasnya yang membimbing, memimpin pasukan kebangsaan. Setakat ini 20 minit jelas milik Malaysia. Jelas milik kita. Dan jelas kita masih bernafsu untuk mendapatkan jaringan ketiga dan sekaligus membunuh terus perlawanan yang baru saja bermula ini. Nampaknya setakat ini di bahagian tengah kita menguasai penuh permainan. Dan jelas kombinasi Syamir dan juga Azam Aziz cukup hidup, cukup berfungsi, melengkapi satu sama lain pada ketika ini. Dan Dion Kools terus saja meniti namanya di bibir peminat kita. Dan kali ini diberikan peranan dengan lebih tenang untuk beraksi di bahagian tengah. Arif Aiman sudah masuk ke dalam. Jadi berubah sebenarnya dimensi corak serangan kita ketika bertahan dan juga menyerang. Matt Davis hantaran Faisal Halim, sekali lagi ruang, namun kali ini mujur ada blocking di sasaran akhir oleh pemain Turkmenistan. Malaysia terus hadir. Matthew Davis percubaan jarak jauh. Wow, jelas keyakinan daripada kesemua pemain Malaysia untuk mencuba pada malam ini, coach. Ya, kata-kata keseluruhan pemain kita memberi segala-galanya pada malam ini. Dan kalau kita lihat Nur Azam dan juga Syamir, ya. Selamat Kuti, mereka sentiasa bergilir. Sambil kita menyaksikan gerakan daripada Matt Davis, beliau mampu, lebih dari mampu untuk meletakkan bola itu di top corner sebenarnya. Wow, 20 minit ibarat mimpi sebenarnya untuk kita menyaksikan bukan sahaja jumlah jaringan tetapi corak permainan daripada pasukan Malaysia. Darren Lock turun ke bawah, Arif Aiman pula berada di hadapan. Percubaan daripada Arif. Wow. Namun kita tidak boleh leka, tidak boleh membiarkan Turkmenistan selesa dengan penguasaan bola sebegini. Kerana mereka juga lebih daripada mampu untuk mengejutkan kita. Atayev pada Rasul Hoyayev. Berdimirat Reibov, barulah mereka mampu untuk mendapatkan penguasaan bola selepas 22 minit permainan. Ini adalah Abdi Bashimov, rakan mencari target man mereka. Tapi pemain yang bahaya adalah pemain ini, Aslan Amanov. Dikabarkan bakal berhijrah ke salah satu pasukan di Liga Malaysia. Namun kita menanti pengumuman rasminya nanti. Mungkin fokusnya adalah untuk kempen ini terlebih dahulu. Mirat Anayev terpaksa pergi ke sebelah kiri untuk mendapatkan penguasaan bola. Barulah tempo permainan ini memihak kepada pasukan Turkmenistan. Di saat Malaysia mengendurkan seketika kawalan dan juga pressing yang dilakukan. Dion Kools cukup tenang untuk memimpin barisan pertahanan pasukan kebangsaan. Faisal, Darren Lock akan terus mengejar, menghambat kawalan bola ini. Ya, setakat 23 minit permainan kita belum lagi melihat Amanov dan juga Anayev keliwat mereka di bahagian attacking third mereka. Dan ini juga kerana di bahagian tengah kita bekerja begitu keras sekali. Dan bagi saya ialah ini bukan setakat taktik saja. Kim ingin melihat kecekalan, passion pemain-pemain untuk memenangi perlawanan pada malam ini. Setakat ini semuanya bertaraf A, boleh saya katakan, tetapi kita perlu menghadapi percubaan ini terlebih dahulu. Satu lagi amaran daripada Turkmenistan, daripada Altimirat Anadurdiev. Beliau antara penggempur utama juga. 7 gol telah dihasilkan daripada 22 penampilan sebelum ini.
pun berusia 29 tahun, antara penggempur utama juga di Liga Utama Turkmenistan. Jadi Malaysia telah boleh dikatakan memenangi pertempuran awal di 25 minit yang pertama ini. Vision daripada Azam Aziz kepada Corbin Ong di sebelah kiri. Masih lagi Corbin, antaranya yang begitu baik sebenarnya, namun berjaya dikeluarkan oleh Gujmirat. Syahrul Saad terus mengeluarkan bola ini. Beliau sedar beliau adalah last man daripada situasi sebentar tadi. Satu tackle yang dipersalahkan daripada Matt Davis ke atas Anur Durdiaf. Jadi ini tempoh yang penting coach untuk pemain-pemain bertenang dan juga mengekalkan formasi mereka untuk mengekang pasukan Turkmenistan. Ya, dan kita juga harus awasi bola-bola direct atau bola-bola tinggi. Dan ialah kerana setiap bola tinggi, kalau sekiranya walaupun kita pendek daripada mereka, kalau sekiranya kita membuat gangguan, akan menyukarkan pemain-pemain untuk mendapatkan bola tersebut. Terus saja Dion Cole cuba untuk mengeluarkan bola itu, tapi masih lagi dalam kawalan pasukan Turkmenistan. Atayev terus melakukan hantaran, terus percubaan, mungkin ada terkena tangan di situ, namun tak diendahkan oleh pengadil. Bahaya kedudukan pasukan Malaysia kerana Turkmenistan baru saja hadir pada perlawanan ini. Ini percubaannya sekali lagi coach. Tidak. Ya. Kena badan Matthew Davis sebenarnya. Ya, mungkin juga kalau kena tangan sebab tak ada VAR kan ya. Jadi Jadi itu kelibat yang mungkin tidak boleh digunakan oleh kedua-dua pasukan untuk kelebihan mereka. Arif Aiman terus saja diarahkan untuk naik ke atas. Jika menyerang kita seakan-akan 4-3-3 formasinya dengan Arif Aiman di hadapan ini. Safai Rashid masuk ke dalam dan disitulah terhasilnya jaringan pertama. Masa lagi Arif Aiman, 3 pemain dalam kotak penalti. Seorang pun gagal untuk ditemui oleh pemain ini. MVP Liga Malaysia pada musim lepas coach. ini salah satu-satunya pemain yang begitu bagi saya genius. Dan boleh mengatasi untuk mendapatkan ruang untuk jadi untuk membuat antara lintang. Dan ini adalah signature move-nya untuk bergerak ke sideline dan melakukan satu hantaran. Ya, cutback. Ya. Kebiasaannya menemui rakan sepasukan, tapi buat masa ini belum lagi. Tapi beliau perlu lebih pantas, cepat. Kerana akan ada satu ketika pemain lawan akan membaca gerakan beliau coach. Ya, dan kalau kita lihat juga pergerakan kita daripada defending third ke middle third ke attacking third begitu cepat sekali. Tidak menggunakan hantaran-hantaran lambung. Bermain bola macam biasa. Dan itu sangat positif. Ya, positif. Coach begitu merindui aksi pemain-pemain Malaysia sebegini coach, sehingga sangat beremosi sebentar tadi. Kepada yang berada bersama dengan kami, genangan air mata mengiringi jaringan kedua-dua pasukan kebangsaan sebentar tadi daripada Coach Irfan Bakti, menandakan bahawa kerinduan kepada kegemilangan di zaman kegemilangan beliau satu ketika dahulu, kerana coach beraksi dengan pemain-pemain dan legenda-legenda yang begitu hebat sekali. Jadi itu harus dipahami, kualiti itu. Satu sepakan penjuru tandukan yang cuba dilakukan oleh Syahrul Saad, satu sepakan akrobatik daripada Darren Lock. Ini menunjukkan kita terus yakin dengan gerakan-gerakan sebegini coach. Ya, dan kita berani menghantar bola, maksud saya bola tinggi, walaupun pihak lawan tu mempunyai ketinggian daripada kita, tapi kerana kecekalan pemain tadi, kerana ingin merebut bola for second ball, itu makanya kita sentiasa mendapat bola, memenangi bola second ball. Aslan terpaksa ke belakang, beliau beraksi di sebelah kiri pada malam ini. Antara gerakan berbahaya beliau yang sentiasa menghasilkan jaringan. 13 gol untuk pasukan kebangsaan setakat ini adalah satu gerakan yang membawa bola masuk ke dalam dan melakukan percubaan. Dan foul pada kali ini diberikan selepas Darren Lock dikasari.
Kad kuning pertama untuk perlawanan malam ini, Rasul Hoyayev. Selepas tackle ini, coach, berbahaya? Ya, mungkin untuk menghalang, bagi saya ianya satu pergerakan baik daripada Turkmenistan untuk tidak menidakkan kita untuk menyerang. Yap. Jadi Malaysia terus mahukan penguasaan untuk 30 minit yang pertama ini, sangat penting. Azam bersama gandingannya, one-two yang baik, cuba mendapatkan Faisal Halim, namun terus sahaja clearance ini kepada Matthew Davis. Lantaran kaki kiri beliau, cuba mendapatkan Darren, dikeluarkan oleh Coach Mirat. Sangat sibuk benteng pertahanan pasukan Turkmenistan setakat ini. Tapi satu pressing yang gagal dilakukan oleh Matt Davis. Aslan berdepan dengan Syamir Kuti, turun ke bawah beliau. Dion Kuz berada di sana. Syamir kepada Azam, bijak, tenang, kompos, dan juga semua tahu peranan masing-masing, di mana sepatutnya mereka berada dan ke mana sepatutnya mereka pergi. Ya, dan pemain-pemain akan turun dan naik bersama-sama. Satu kerjasama yang baiklah di kalangan pemain kita pada malam ini. Satu pertikaian pula di antara Arif Aiman dan juga pemain-pemain pasukan Turkmenistan yang mahukan bola ini dikeluarkan. Semangat fair play dan tiada salahnya bagi Arif Aiman kerana whistle sebenarnya telah pun dibunyikan untuk permainan ini dihentikan seketika. Tapi Aslan Emanov pastinya akan terus mengingati wajah Arif Aiman sekiranya beliau benar-benar ingin berkelana ke Liga Malaysia nanti. Ini insidennya, tolakan daripada Matthew Davis ke atas Gilas Saparan Mamedov. Perlu tenang pemain-pemain Malaysia, coach. Ya, tidak seharusnya melakukan provokasi sebegitu, provokasi, ya. Kerana kita leading 2-0 kan, ya. Aura positif setakat ini daripada Kim Pan-gon yang menyerapkan sesi latihan mendengar lagu-lagu K-pop sebenarnya ketika di training ground untuk menenangkan para pemain. Setiap jurulatih ada cara tersendiri, coach. Memang saya pun sentiasa ada bermuzik dalam dressing room. Ya, sebelum perlawanan. penting teknik sebegitu, coach. Terserah pada pemain masing-masing kan. Ada yang tak nak dengar muzik, ada yang nak dengar muzik. Setakat ini berhasil auranya kerana dalam sesi sidang media sebelum ni Kim Pan-gon yakin bahawa skuad kebangsaan mempunyai kualiti yang tersembunyi dan tugas beliau adalah untuk mengeluarkan cengkaman pemain-pemain Harimau Malaya ini kerana menurut beliau masing-masing tersimpan kebolehan mereka biarpun berdepan dengan pasukan yang lebih tinggi darjatnya dalam ranking FIFA. Tapi setakat ini jelas kita yang mendominasi. Jelas pemain-pemain berjersey kuning dan hitam ini yang lebih tinggi nilainya di atas padang. Dan ruang sekali lagi, namun tampanan pertama dari Arif Aiman seperti tadi. Masih lagi dalam kawalan Arif Aiman, satu hantaran. Tiada sesiapa di bahagian far post kerana Faisal telah masuk ke dalam. Terus saja dimenangi kawalan bola ini kepada pemain-pemain Malaysia. Kalau mereka cepat kehilangan bola, maka cepat juga mereka mendapatkan kembali penguasaan bola ini. Ini mungkin DNA yang diterapkan oleh Kim Pan-gon pada Harimau Malaya, coach. Ya, transition daripada menyerang dan juga bertahan kita begitu pantas. Ini salah satu weapon kita pada malam ini, terutamanya di bahagian tengah. Kalau kita lihat Fazal Halim, Syamir Kuti, semualah pemain-pemain begitu tidak ada walking football. Ini satu benda positif lah yang telah diserapkan oleh Kim terhadap pasukan kita. Terlock baik kawalan daripada beliau. Itu pure number 9 yang ditunjukkan corak permainannya. Arif Aiman akan melepasi pemain ini, Aslan. Namun kali ini agak sedikit selfish pula gerakan tersebut. Kebiasaannya beliau akan melakukan hantaran, tapi percubaan kaki kiri setelah tadi sedikit mengecewakan. Hantaran jauh sebeginilah yang perlu diawasi. Syarul Sa'ad berada di sana, bijak untuk membaca permainan. Azam ditekan oleh
Elman Tagayev. Bijak untuk mendapatkan foul ini, coach. Walaupun beliau telah kehilangan penguasaan bola setelah tadi. Ya, ini satu maknanya boleh katakan trik juga kan. Ya. Kerana beliau sudah jatuh. Hantaran pendek daripada Azam yang begitu berkualiti setakat ini berjaya mendapatkan Safawi yang mendapatkan sepakan percuma di teritori beliau. Safiq Rahim menghasilkan satu jaringan ketika sepakan percuma di penghujung perlawanan berdepan dengan pasukan Hong Kong. Jaringan selepas hampir 7 tahun dalam persaingan bola sepak antarabangsa. Namun saya percaya Safawi menginginkan gerakan ini. Azam Aziz berada di sana, mampu juga. Tapi jelas ranking beliau untuk menjadi set piece taker ini lebih tinggi dalam kalangan pemain-pemain pada ketika ini. Dan ini adalah teritori beliau, coach. Teritori dia untuk menjaringkan gol. Syifan Bakti antara yang cukup kenal pemain ini. Mungkin Syafiq Rahim juga akan mengambil tendangan ini. Ya. Dan ini percubaan terus pula kali ini sebenarnya satu helah yang dilakukan oleh pasukan kebangsaan. Sepakan daripada Azam Aziz. Beliau lebih dari mampu sebenarnya untuk menghasilkan jaringan-jaringan bertaraf dunia sebegitu. Memasuki 10 minit terakhir perlawanan untuk aksi separuh masa pertama ini, Malaysia masih lagi kekal mendominasi dari sudut possession dan juga sudut jaringan. Jaringan pada minit ke-11 oleh Safawi Rashid dan juga pada minit ke-16 oleh Faisal Halim. Benar-benar membuka mata semua penyokong, masuklah pengkritik pasukan kebangsaan pada ketika ini. Tapi misi masih lagi belum berakhir, baru saja bermula. Balan yang baik daripada Safawi. Beliau beraksi di position number 10 pada ketika ini kerana Arif Aiman beraksi di luarnya. Gagal ditemui oleh Matt Davis. Aslan Amanov, Matthew Davis turun ke bawah untuk mengejar. Syarul Saad cuba untuk halang bola ini, tetapi ruang bagi Elman Tagayev di sebelah kanan berdepan dengan Corbin. Dan terus saja ditutup ruang tersebut oleh Corbin bersama dengan Dion Cools. Memang cool sungguh dia, ya. Ya. Dan itulah kualiti ketenangan yang diinginkan pada pemain yang berpengalaman dan berpengkalan di Eropah ini. Masuklah pemain ini, satu tambahan yang begitu baik kepada posisi di sebelah kiri, pertahanan kiri bagi skuad kebangsaan, coach. Ya, kalau kita lihat pemain JDT ini memang menyerang baik dan bertahan juga baik. Oh, tapi ini kesilapan daripada Syarul Saad kepada pasukan Turkmenistan. Terus saja satu tandukan yang berbahaya sebenarnya, Dion Cools. Oh, tidak semena-mena Malaysia melakukan kesilapan. Baru saja diperkatakan tidak boleh ada kelalaian sebegini. Oh, kesilapan sebeginilah yang sebenarnya dan kebiasaannya mengecewakan kita, memberikan ruang kepada Altimirat Anaduriev untuk melakukan jaringan selepas 3 kesilapan berturut-turut daripada Syarul Saad daripada gerakan ini, coach. Seterusnya Dion Cools dan juga Farizal Maulias yang mungkin sedikit clueless untuk melakukan sebarang percubaan ini, coach. Ya, kalau kita lihat daripada kalau kita Syarul Saad tadi begitu complacent sekali, ambil mudah walaupun keadaan tidak bahaya, dan bola tersebut dapat dicuri oleh pemain nombor 10 ini, ya, Elman Tagayev, ya. Dan beliau menghantar sengaja cross bola tu kan, dan jadi cool pula off balance. Jadi dan ya dalam masa yang sama penjaga kita tidak dapat nak membuang bola tersebut kan, ya. Jadi maknanya soft goal lah yang kalau bandingkan gol-gol yang kita perolehi dibandingkan gol mereka dapat tu,
sebenarnya tak ada apa sebenarnya berlaku tadi. Tapi kerana komplesen Ahmad Syarul Saad tadi di sebelah kiri. Dan disitulah permulaan kepada jaringan pertama pasukan Turkmenistan. Malaysia perlu segera bangun. Masih mendalui itu antara perkara positifnya, tapi kita memberikan momentum, membenarkan keyakinan kepada pasukan Turkmenistan. Dan ini percubaan terus jarak jauh pula daripada Arif Aiman. Kembali kepada Faisal. Akan cuba menghantar bola ni kepada Corbin. One-two yang baik kembali mendapatkan Faisal. Satu dummy yang cuba dilakukan oleh beliau. Corbin masih di sana. Azam kembali mendapatkan Faisal. Arif Aiman pula di sebelah kiri. Masih lagi Arif Aiman. Ini respon positif yang diperlukan untuk Malaysia. Sekurang-kurangnya perlu kembali menjarakkan kedudukan. Hantaran kepada Arif Aiman, pemain paling kecil yang berada dalam kawasan kotak penalti pada ketika ini. Tapi tandukan ini tidak membahayakan. Ya, saya masih lagi memikirkan tentang gol yang kita concede tadi itu. Terlampau senang sangatlah. Tidak sepatutnya berlaku, Coach. Tidak sepatutnya. Dan itu mungkin antara kesilapan yang perlu dipelajari dengan segera. Dan yang melakukan kesilapan tersebut adalah Syarul Saad, pemain yang sentiasa boleh diharapkan. Namun itulah bola sepak, Coach. Satu kesilapan itu yang akan terus menghukum kita, Coach. Lima minit terakhir untuk separuh masa pertama. Malaysia masih mendahului. Namun defisit tersebut dikurangkan oleh Altimirat Ana Durdiev. Ini jaringan ke-8 beliau di pentasan terbangsa. Namun jaringan ini seakan-akan dihadiahkan sebenarnya oleh benteng pasukan kebangsaan. Pada anda yang terus bersama dengan kami di saluran TV9 rangkaian Media Prima, terima kasih kerana Malaysia dalam misi untuk layak secara automatik ke persaingan Piala Asia. Formatnya pusingan kelayakan peringkat ketiga ini. Ada 6 negara yang menjadi tuan rumah untuk 6 kumpulan. Juara akan layak secara automatik. Dan 5 naib juara terbaik daripada 6 kumpulan ini akan mengiringi 6 pasukan tersebut. Jadi peluang yang sangat cerah untuk Malaysia sebenarnya. Dan itulah sasarannya, 7 mata yang diinginkan oleh Kim Pan Gon. Secara matematiknya mungkin lebih dari cukup untuk kita bukan sekadar menjadi naib juara, tapi mungkin menjadi juara kumpulan ini. Tapi halangan pertama perlu diatasi. Dan halangan ini adalah pasukan The Greens ataupun Turkmenistan yang mempunyai ranking 20 anak tangga lebih baik daripada kita. Satu tanding yang baik daripada Aslan. Ataupun ini adalah sebenarnya Rasul Oyayev. Satu terupas yang begitu baik juga. Turkmenistan menekan Malaysia di penghujung separuh masa pertama ni. Malaysia perlu lebih alert dan juga lebih bersedia dengan tekanan sebegini, Coach. Ini sepakan penjuru pertama mereka. Di saat-saat akhir first half ni kita harus hati-hati kerana apa-apa sahaja boleh berlaku. Jadi concentration ataupun tumpuan amat penting. Keyakinan dilaungkan oleh Farizal untuk pemain-pemain dan rakan pasukannya yang lain kekal cakna kepada persekitaran. Sebarang set piece yang cuba dilakukan. Hantaran outswinger daripada Aslan sebentar tadi. Masih lagi kawalan pemain-pemain pasukan Turkmenistan. Dan barulah kawalan ini dibiarkan. Ketenangan ini diperlukan untuk Malaysia menuju ke bilik persalinan selaku pasukan yang mendahului. Mungkin antara amanat yang bakal diberikan oleh Kim Pan Gon dalam situasi ini di 15 minit nanti, Coach. Ya, di saat ini 2 minit atau 3 minit lagi sebelum berakhir cukup penting. Jadi maknanya pemain-pemain harus berhati-hati tanpa membuat kesalahan demi kesalahan. Tidak diendahkan kesalahan yang dilakukan ke atas Faisal tadi dan terus saja ditarik
Mirat Anayev sebentar tadi oleh Corbin Ong yang terus diberikan amalan terakhir oleh Omar Mubarak. Aslan telah pun bertukar ke sebelah kanan. Tidak dibenarkan oleh Faisal, tapi kembali diberikan bertukar-tukar penguasaan bola. Setakat ini Malaysia perlu kekal fokus. Tiada lagi kesilapan. Davis di depan, Dion Coles memintas kembali kepada penguasaan Mirat. Sebenarnya ini one-two yang baik, tapi penjaring gol bagi pasukan Turkmenistan Altimirat gagal untuk meneruskan gerakan tersebut. Ya, kita harus hati-hati di atas apa ni, combination play di kawasan bahaya kita kan. Jadi jangan leka lah, jangan membuat kesalahan. Laungan ekor harimau sejati terus menggamatkan stadium pada ketika ini, mengingatkan ke semua askar-askar kita yang sedang berperang pada ketika ini untuk kekal fokus, bahawa di sebalik perjuangan Harimau Malaya sentiasa ada ekornya yang mengikuti dengan penuh rapat, dengan penuh kesetiaan. Kerana coach, kita boleh terus bermimpi dan kita mahu terus bermimpi untuk menakluki Asia terlebih dahulu sebelum bermimpi ke Piala Dunia, coach. Sebelum Asia kita harus nakluki Asia Tenggara dulu. Ya. Menakluki Asia Tenggara dengan sempurna. Bukan setahun kita baik, setahun tak baik kan ya. Ya. Kita ke arah itu. Ya. Ya. Penguasaan dan juga penaklukan berperingkat yang perlu diawasi oleh Malaysia. 2 minit masa tambahan. Aksi separuh masa pertama yang meyakinkan, tetapi detik mencemaskan. Satu saja kesilapan yang dilakukan setakat ini mungkin adalah peringatan kepada kita untuk tidak terlalu selesa. Dan Turkmenistan akan terus hadir untuk menguji benteng pertahanan pasukan kebangsaan. Syarul Saad depannya Aslan di sebelah kanan. Azam berada di sana, bijak beliau meneruskan penguasaan ini dan mendapatkan sepakan percuma ini dalam saat di mana kita betul-betul memerlukan untuk mengekalkan gol pendahuluan ini sekurang-kurangnya. Ya, ada seminit lagi permainan. Kita harus berhati-hati tanpa membuat small mistake. Saya gemar istilah yang digunakan oleh coach, small mistake tersebut berbanding silly mistake seperti yang selalu dikatakan. Ya. Dan apapun jurang kesilapan itu akan terus dihukum, dan itulah dilakukan. Malaysia juga mendapatkan jaringan daripada kesilapan pasukan Turkmenistan. Dan di peringkat level pertaraf antarabangsa ini, kesilapan akan dihukum. Itu natijahnya. Atayev terus menghantar bola ini kepada jaring gol pasukan Turkmenistan Altimirat di sebelah kiri. Berdepan dengan Matt Davis. Beliau akan terus menghalakan bola ini ke belakang. Masih lagi dalam kawalan Azam kesorangan di sana, namun berjaya mendapatkan bola ini. Corbin Ong akan melancarkan gerakan terakhir perlawanan. Dua pemain di hadapan, Arif Aiman, Corbin Ong akan mencuba. Corbin Ong, percubaan jaringan daripada Corbin Ong untuk terus memberikan tiada kata yang boleh dilafazkan pada ketika ini. Malaysia terus menghukum pasukan Turkmenistan dengan jaringan antarabangsa pertama untuk Corbin Ong bagi pasukan Malaysia pada minit ke-47 perlawanan di penghujung separuh masa yang pertama. Beliau membawa bola ini dari kawasan sendiri. Coach terus melepaskan sepakan ini. Dan dia mempunyai dua option, dia sendiri ataupun memberi bola tersebut kepada sebelah kiri Faisal Halim ataupun Arif Aiman. Ya. Corbin Ong membuka akaun pribadinya bersama dengan pasukan Harimau Malaya. Dan pada saat-saat yang begitu getir, kesilapan daripada penjaga gol pasukan Turkmenistan juga Ada sedikit deflected. Ya.
Dan terus saja ditamatkan perlawanan pada malam ini. Untuk aksi separuh masa yang pertama, baru 45 minit untuk kita terus bermimpi. 45 minit dengan 4 gol yang terhasil. Bukan tiada kesalahan sebegitu akan berlaku di babak yang kedua nanti. Namun begitu kita perhatikan pemain kedua pasukan telah pun masuk ke dalam padang untuk memulakan aksi di separuh masa yang kedua. Kita mengharapkan pasukan negara terus saja mengekalkan momentum apa yang berlaku di separuh masa yang pertama tadi. Ya, kita mempunyai depth yang baik dalam tim ni. Jadi sesiapa saja pemain yang masuk menggantikan pemain kesebelasan harus bermain seperti yang first half lah. Baik Coach, apa ramalan Coach untuk aksi di separuh masa yang kedua ini nanti? Diharapkan kita akan mengekalkan tahap pressurasi yang tinggi dengan transition yang cepat. Bila hilang bola kita menyerang, bila kita bila dapat. Terus kembali bersama kami di saluran TV9 di rangkaian Media Prima. Ini aksi pertama perlawanan Harimau Malaya berdepan dengan pasukan Turkmenistan untuk pusingan ketiga kelayakan ke Piala Asia 2023. Venue-nya masih lagi belum diputuskan kerana negara China menarik diri untuk menjadi tuan rumah untuk edisi pada tahun hadapan ini. Tapi fokus pada kali ini adalah perlawanan pertama dari Stadium Nasional Bukit Jalil untuk pasukan negara yang sedang dibuai, yang sedang terbang tinggi pada aksi 45 minit yang pertama. Di hadapan lebih daripada 50,000 penyokong yang hadir, Malaysia pada ketika ini sedang mendahului pasukan Turkmenistan dengan 3 jaringan berbalas 1. Dan pemain ini Safawi Rashid yang memulakan gol pada minit ke-11. Dan sandaran jaringan juga diperlukan daripada Darren Lock untuk membuka akaunnya bersama dengan pasukan kebangsaan pada malam ini. Difahamkan tiada pertukaran daripada pasukan Malaysia, tapi perlu lebih fokus untuk berdepan dengan ancaman dan kebangkitan pasukan Turkmenistan yang melakukan mungkin satu pertukaran di aksi separuh masa kedua ini. Roshan Galdi, Halman Medov dimasukkan. Seorang lagi penggempur, pemain di barisan serangan. Dan pertukaran ini akan disahkan sebentar saja lagi kerana difahamkan Turkmenistan memerlukan jaringan. Mereka juga seperti Malaysia menginginkan langkah kanan untuk aksi permulaan ini, kerana impian mereka adalah untuk layak ke persaingan Piala Asia untuk musim kedua berturut-turut. Dan masih ada 45 minit untuk aksi ini diteruskan. Dan giliran pasukan Turkmenistan untuk memulakan aksi di separuh masa yang kedua, terus menekan pasukan Malaysia yang pada ketika ini boleh dikatakan selesa mendahului dengan jaringan 3-1 ini. Satu lagi aksi telah pun dimenangi oleh pasukan Bahrain pada aksi di sebelah petang. Pada perlawanan pembukaan kumpulan E ini, Bahrain menundukkan pasukan Bangladesh 2-0 pada perlawanan yang betul-betul didominasi oleh pasukan pilihan untuk memimpin kumpulan ini. Dan Malaysia diharapkan dapat meneruskan rentak kemenangan itu selepas 2 kemenangan berturut-turut dalam aksi persahabatan sebelum ini. Dan 45 minit yang begitu memukau pada aksi separuh masa pertama tadi. Sebalik hanya satu-satunya kesilapan daripada Syarul Saad, Dion Coles dan juga Farizal Marlias untuk jaringan tunggal pasukan lawan pada ketika ini.
Tetapi 3 gol daripada Malaysia seakan memberi signal bahawa Harimau Malaya sudah bangun. Harimau Malaya sudah tidak rela untuk menjadi hamba di belantara. Corbin penjaring gol ketiga sebentar tadi. Aslan Emanov ditekan oleh Matthew Davis. Bakal berdepan dengan malam yang begitu panjang di sebelah kiri ini. Pertukaran disahkan. Bashgeldi Hoyoyov dibawa masuk. Ini dia pemain di nombor 14. Sentuhan pertama beliau kepada Rasul Hoyayev. Ijmirat hantar bola ni cuba mendapatkan jaring gol tunggal pasukan Turkmenistan. Altimirat Anadurdiev. Baik, hantaran dilakukan oleh Faizal Marlias. Teknik yang cukup sempurna untuk mendapatkan Matt Davis. Satu kekasaran pula dilakukan kepada Arif Aiman. Beliau jelas menjadi pemain yang benar-benar menjadi duri dalam daging dalam aksi separuh masa pertama sebentar tadi. Hantaran beliau yang membolehkan Safawi Rashid menjadikan gol pembukaan. Tekanan yang beliau lakukan juga membolehkan Faisal Halim untuk meledak jaringan kedua. Cuma jaringan ketiga sahaja beliau tidak digunakan oleh Corbin Ong. Bertindak untuk melakukan percubaan terus dan meledak selaku penjaring ketiga perlawanan pada malam ini. Bukan percuma, Malaysia perlu terus kekal fokus dan konsisten untuk menewaskan sekurang-kurangnya sekali lagi Mehmet Oras Mohamedov. Azam akan melakukan hantaran ini. Darren Lock, Dion Kuz yang cuba didapatkan, tapi tiada sentuhan yang sempurna daripada pemain pertahanan itu untuk mendapatkan Darren Lock yang mempunyai satu peluang keemasan sekurang-kurangnya di separuh masa pertama setelah tadi untuk mencipta jaringan bersama dengan pasukan kebangsaan. Begitu bermotivasi sekali sebenarnya pemain-pemain Harimau Malaya ini. Seakan aura 2018-2019 ketika kita mempamerkan corak permainan yang meyakinkan sebelum pandemik melanda, sebelum pasukan kita berehat panjang dan momentum tersebut hilang. Tapi ini aura kebangkitan daripada Arif Aiman di sebelah kanan. Sekali lagi terus mengkucak-kacirkan benteng pertahanan pasukan Turkmenistan. Ada tekanan dan yang dipersalahkan adalah Arif Aiman. Malaysia terus menekan sekali lagi di bahagian kanan. Dan saya terus ditemani oleh Coach Irfan Bakti untuk perlawanan pada malam ini. Coach, penting untuk kita mengekalkan penguasaan di separuh masa yang kedua untuk tidak membenarkan Turkmenistan bangkit, Coach. Mengekalkan apa ni, cara bagaimana kita bermain di separuh masa pertama tadi, yang mana di bahagian tengah tu kita harus menguasai. Dan terus bahagian tengah dipimpin oleh Syamil Kuti dan Azam Aziz. Sangat baik kombinasi yang mereka lakukan untuk mematikan setiap gerakan pihak lawan dan lebih penting untuk merencanakan gerakan-gerakan pasukan kebangsaan. Satu terjahan daripada Darren Lock. Apa tindakan pengadil yang akan diberikan? Kin Amaran. Tapi beliau diberikan kad kuning pertama perlawanan untuk pasukan kebangsaan. Darren Lock daripada terjahan tersebut
mungkin terlalu eager untuk memberikan tekanan, coach. Yalah, walaupun Darren Lock tidak menjadikan gol di ketika ini, tapi peranan beliau mengucap-kacirkan pihak pertahanan begitu berkesan sekali. Dan kita lihat sekarang ni Turkmenistan sudah mula menghantar bola-bola jauh kan, direct football. Dan mereka juga sudah mula untuk mendapatkan penguasaan. Mereka melakukan rutin hantaran-hantaran pendek di bahagian final third Malaysia. Dan inilah di mana karakter zon pertahanan Malaysia diuji. Bagaimana kita akan bertahan sebagai satu unit untuk menggagalkan sebarang dimensi serangan pasukan Turkmenistan terutamanya. Aslan Amanov akan mengambil tanggungjawab ini bersama-sama dengan Elman Tagayev. Faizal Marlias akan mempersiapkan benteng pertahanannya. Aslan Amanov akan melakukan percubaan terus ke gawang Faizal Marlias. Muncul tinggi melewati palang gol pada minit ke-53 perlawanan pada ketika ini. Teknik yang baik sebenarnya, tapi mungkin sedikit jauh saja jaraknya. Ya, sebenarnya Marlias belum lagi diuji sepenuhnya. Ya. Kalau kita lihat setelah 53 minit berlangsung. Dan pada ketika inilah pengalamannya ditagih di pelbagai peringkat pertandingan tempatan maupun bertaraf Asia. Dan ini bahaya daripada pasukan Turkmenistan. Mujur Corbin Ong antara yang terawal menghidu gerakan tersebut. Tidak hanya membiarkan main penyerang pasukan Turkmenistan untuk melakukan larian. Mirat Anayev ke bawah mencari Resul Hoyayev. Roshan Galdi Halmamedov yang baru dimasukkan sebentar tadi. Jadi dua pertukaran sudah dilakukan oleh pasukan Turkmenistan. Dan hikmat ketua pasukan mereka ini, Aslan Amanov, memang sangat-sangat diperlukan. Telah pun berusia 32 tahun pada ketika ini. Jadi cukup berpengalaman. 50 cap antarabangsa telah pun dikecapi. Ini peranan ke-51 beliau bersama dengan pasukan Turkmenistan. Arif Aiman sangat berbeza berbanding dengan Aslan Amanov. Beliau baru saja mengukir nama di pentas antarabangsa ini. Bukan sahaja pentas antarabangsa, boleh dikatakan pentas Liga Tempatan juga. Cukup sudah seakan ditawan oleh Arif Aiman. Walaupun ini baru musim kedua atau ketiga beliau secara penuh bersama dengan pasukan Johor Darul Takzim. Satu kesalahan kepada Azam Aziz. Bukan sahaja berada di bahagian tengah kedua-dua pemain ini, Syamil Kuti dan juga Azam Aziz, mereka berada di mana-mana sudut penjuru padang untuk mengekalkan penguasaan ini bersama dengan pasukan kebangsaan. Baik, kawalan daripada Arif akan melepasi pemain pasukan Turkmenistan ini, Hosh Galdi, dan terus saja melakukan hantaran di bahagian near post. Namun tangkapan temas daripada Mamet Oras Mohammadov. Beliau tidak gentar, Arif Aiman, berdepan dengan sesiapa saja pun. Akan cuba dilepasi oleh pemain cilik ini. Dan ini ruang buat Faisal Halim di sebelah kiri. Darren Lock dalam kawasan kotak penalti. Tiga pemain cuba diatasi. Faisal kembali ke belakang untuk mendapatkan Safawi. Gagal untuk mendapatkan rakan sepasukannya. Tapi masih lagi dalam kawalan pasukan kebangsaan. Tergelincir pula Azam. Ruang buat Aslan di sebelah kiri. Bahaya bagi pasukan Malaysia. Matt Davis turun ke bawah untuk membantu. Dan cukup bantuan yang dilakukan oleh Matt Davis tersebut. Kerana Syamir Kuti berada di sana untuk meneruskan penguasaan ini. Darren Lock dipersalahkan.
Jadi seperti dijangka, Turkmenistan yang lebih banyak menguasai permainan di separuh masa kedua ini, Coach. Ya, mungkin mereka sudah membaca tentang permainan kita di separuh masa pertama tadi, dan mereka sedikit sebanyak cuba untuk menguasai bola lebih lama. Dan Syamir bijak berjaya mendapatkan Safawi yang beraksi di bahagian sedikit center pada malam ini. Seperti ketika berdepan dengan pasukan Hong Kong, itu mungkin tanggungjawabnya untuk terus merencana gerakan dan melakukan percubaan. Hasilnya 2 gol daripada 2 perlawanan secara berturut-turut bagi Safawi Rashid. Apabila beliau berada dalam mood yang baik, beliau adalah pemain yang begitu berbahaya dengan kaki kirinya. Dan Safawi Rashid yang berbahaya adalah Safawi Rashid yang kita perlukan untuk kempen kelayakan pada kali ini. Bukan percuma selepas Rovshan Geldi Halman Medov dikasari oleh Faisal Halim. Safawi pula yang terjatuh pada ketika ini. Jadi sekiranya keputusan ini dikekalkan, Malaysia bukan sekadar meraih 3 mata, tapi lebih penting adalah 5 mata FIFA. Kerana kita berjaya menundukkan pasukan yang lebih tinggi kedudukan rankingnya daripada kita. Dan perlawanan sebegini diambil kira. Dan itu sangat-sangat penting untuk Malaysia terus mengukir dan melonjak ke kedudukan ranking yang lebih baik. Gujmirat memulakan kembali perlawanan bagi pasukan Turkmenistan. Malaysia seakan membenarkan pasukan Turkmenistan untuk menguasai permainan bola di kawasan mereka sendiri. Yang lebih penting adalah tiada jaringan ataupun percubaan yang berjaya dilakukan oleh pasukan lawan pada ketika ini. Permainan ada lagi 30 minit ataupun setengah jam. Jadi pemain harus fokus memberikan tumpuan seperti mana mereka bermain di first half kan. Jadi kalau kita lihat sekarang ni rentak permainan ada sedikit perlahan, ya lah. Dan 1-2 yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman dan juga Darren Lock sekaligus memberikan taran ke dalam bagi pasukan Malaysia. Ada sedikit kecederaan di bahagian muka kepada Arif Aiman. Dia mengharapkan beliau kekal cergas kerana beliau sangat-sangat diperlukan pada kempen kali ini. Tidak dibawa ke Uzbekistan untuk kempen Piala AFC bawah 23 tahun kerana beliau diperlukan untuk skuad senior kebangsaan. Gerakan di sebelah kiri Corbin bersama dengan Faisal. Balik kepada Azam di bahagian tengah. Akan menukar permainan ini mencari Arif Aiman. Baik bijak tindakan daripada Azam Aziz. Visionnya begitu memukau. Untuk penguasaan terus, Safawi Rashid akan menghantar secara in swinger, namun beliau menginginkan larian daripada rakan sepasukannya, tidak berjaya untuk didapatkan. Dan Panggon mahukan pemain-pemain simpanannya untuk mendapatkan momentum pada bila-bila masa saja ketika diperlukan nanti. Sudah masuki tanggal minit ke-60, coach. Jadi mungkin percaturan pertukaran antara yang difikirkan oleh Kim Panggon. Sudah tentu Kim akan menurunkan fresh leg bagi menggantikan siapa saja yang kita nampak slow down dalam game ni. Dan yang saya khawatir ialah Darren Lock yang telah mendapat kad kuning. Mungkin beliau akan ditukarkan, tapi bila saya rasa Syafiq Ahmad akan masuk. Tapi kalau Syafiq masuk, beliau harus meneruskan tugas seperti mana Darren Lock lakukan first half tadi. Setuju? Sangat menarik dan juga begitu insightful daripada
expert yang kami jemput pada malam ini. Saya kira kita punya depth baik. Ya. Tapi mereka harus disiplin seperti mana yang ditunjukkan oleh teman-teman mereka. Ya, dan ini kesilapan sekali lagi daripada Faizal Marlias. Ini terus saja percubaan dan terus diberikan acknowledgement oleh beliau sendiri selaku ketua pasukan. Kerana beliau sedar itu kesilapan yang beliau lakukan. Kesilapan sebegini coach yang perlu dielakkan. Anda bersama dengan saya di studio pada malam ini, reaksi daripada Coach Irfan Bakti adalah seperti mana beliau berada di bangku simpanan ketika anak-anak buahnya beraksi. Cukup tidak menggemari kesilapan-kesilapan sebegitu, Coach. Ya, kesilapan yang orang kata stupid mistake. Ya. Ya, tidak harus dilakukan. Kerana kita sekarang ni leading 3-1. Ya. Wow. Ketua pasukan Aslan Amanov dikeluarkan. Jadi back Mirat Bayoff dibawa masuk untuk menggantikan Amanov yang mungkin agak kurang menjadi pada malam ini, dan juga Selim Nurmidarov dibawa masuk, dan seorang lagi penggempur Mirat Anayev dikeluarkan. Dan pertukaran juga bagi pasukan kebangsaan. Junior Estal dibawa masuk menggantikan Safawi Rashid. Ini mungkin pertukaran taktikal juga kepada mentaliti formasi ni, Coach. Mungkin juga untuk memperkuatkan di bahagian tengah dan juga pertahanan. Jadi ini mungkin memberi ruang kepada Syamil Kuti ataupun Azam Aziz untuk lebih berada di posisi yang advance ke hadapan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Safawi. Kedua-duanya mampu dan kedua-duanya mempunyai kredibiliti untuk beraksi di posisi tersebut. Jadi kita kembali kepada 4-3-3. Azam selaku playmaker di bahagian tengah, ataupun mungkin Junior akan mengambil kedudukan selaku 3 pemain centre back di bahagian pertahanan. Jadi pertukaran dimensi, namun fokus dan mentaliti tetap sama. Kita tidak mahu dibolosi. Altimirat Anardudiev di Kasari. Jadi permainan sedikit tegang pada saat ini. Malaysia akan menggunakan segala kelebihan untuk melengah-lengahkan perlawanan, mematikan momentum pasukan pelawat ataupun pasukan Turkmenistan pada ketika ini. Hanya sepakan gol saja bagi pasukan Turkmenistan. Perjalanan masih lagi panjang sebenarnya. Fokus satu persatu yang perlu dilakukan oleh Farizal Marlias bersama dengan rakan-rakan seperjuangannya di atas padang pada ketika ini. Game management, time management juga perlu digunakan sebaiknya. Jadi kepada anda yang terus bersama kami di saluran TV9, terima kasih. Kita bersatu hati dalam memberikan sokongan kepada pasukan Harimau Malaya. 2 lagi perlawanan selepas ini akan kami bawakan siaran secara langsungnya 11 Jun nanti. Perlawanan berdepan dengan pasukan pilihan Bahrain. Kita tidak perlu gentar kerana selepas itu ujian berdepan dengan pasukan Bangladesh pada 14 Jun nanti juga akan kami bawakan di saluran ini. Jadi stay tune, terus kekal dengan kami untuk melihat sejarah bakal dicipta dalam kempen mencari tempat ke pusingan akhir Piala Asia 2023. Sambil kekasaran pertama dilakukan oleh Putra Nadir ataupun Junior Esdal untuk sepakan percuma di kawasan yang berbahaya bagi pasukan Turkmenistan. Sedikit perlahan tempo di aksi separuh masa yang kedua ini. Jadi sama ada Elman ataupun Selim Nurmidarov yang akan mengambil sepakan ini. Elman Tagayah, percubaan terus ditumbuk keluar oleh Farizal dan terus saja dikeluarkan oleh Faisal untuk sepakan penjuru pertama Turkmenistan di aksi separuh masa yang kedua ini.
Ya, kita harus mengurangkan minor mistake, small mistake di kawasan bahaya. Termasuklah sepakan percuma sebegini, Ya. Coach. Dan mujur tindakan susulan daripada Faisal ini tidak memberikan satu lagi kekasaran di dalam kawasan kotak penalti. Dan penjuru yang telah pun diambil dikeluarkan oleh pemain pertahanan pasukan kebangsaan. Turkmenistan terus menekan tetapi tidaklah begitu membahayakan tempo yang ditunjukkan oleh pasukan yang berada di ranking ke-134 dunia ini. Arif Aiman akan cuba mencuri kawalan bola ini. Beliau terus menekan pemainnya jauh lebih besar daripada fizikalnya. Coach Geldi Hoyoyov yang baru saja dimasukkan di separuh masa kedua ini mungkin menyedari bahawa Arif Aiman perlukan pencabar baharu untuk menutup gerakan pemain berbahaya pasukan Malaysia ini. Dan setakat ini jelas terbukti Arif Aiman akan dikawal tapi ada kekasaran pula yang dilakukan ke atas Syamil Kuti oleh Gushmirat Anagul Yev dan terus dilayangkan kad kuning ketiga perlawanan dan kedua untuk pasukan Turkmenistan. Kesalahan yang dilakukan oleh Aiman tadi, Arif Aiman tadi itu bagi saya ia ada satu advantage bagus kerana berlaku di kawasan Pihak lawan. Ya. Jangan dilakukan di kawasan bahaya yang seperti tadi kan. Dan baru disahkan Gushmirat dilayangkan kad kuning perlawanan pada minit ke-69. Malaysia terus ditekan tetapi Farizal Marlias akan menggunakan segala pengalaman beliau untuk berikan kawalan bola. Tapi bahaya pula pada ketika ini satu tackle yang dilakukan oleh tiga pemain pertahanan pasukan Malaysia. Dan itulah kelebihan yang digunakan oleh Junior Estal. Clean tackle. Ya. Beliau mengambil risiko dan risiko itu berbaloi, Coach. Ya. Untuk menafikan larian yang dilakukan oleh Selim Nurmiradov ini. Syarul Saad gagal, Junior yang berjaya untuk menghentikan gerakan ini, Coach. Ya, Pak. Kalau kita lihat malam ini Syarul Saad tertinggal satu step. 2-3 insiden beliau tertinggal satu step. Dan Turkmenistan hadir lagi kali ini daripada Rasul membuka permainan. Buat back Mirat yang baru dimasukkan. Oh, ini bahaya bagi pasukan Malaysia. Muncul. Nampaknya tekanan kita di bahagian tengah ada sedikit kurang kalau dibandingkan first half tadi kan. Ya. Dan ini yang membolehkan pasukan Turkmenistan hadir di sebelah kanan pula. Agak mudah Corbin Ong dilepasi di sebelah kiri ini. Tapi Anna Durdiev gagal untuk mendapatkan satu kontak yang clean untuk melepaskan percubaan seperti tadi. Dion Cools tenang menghantar bola ini ke atas tapi terus saja Arif Aiman dipintas. Ada pintasan juga daripada Dion Cools tapi dipersalahkan pula kali ini. Syamil Kuti cuba mendapatkan penjelasan bersama-sama dengan pengadil daripada Oman Mubarak. Ada isyarat pertukaran yang diinginkan oleh Kim Pan-gon. Tapi ada aduan yang dilakukan oleh pegawai pelayanan keempat kepada Oman Mubarak. Tidak pasti apa yang diberikan. Mungkin ada layangan kad kuning kepada pengendali Turkmenistan ini. Yazguli Hoyageldiev. Coach juga pernah berdepan dengan situasi ini, mengetahui bahawa ini mungkin antara emosi yang gagal dikawal, Coach. Ya, betul. Dan itu mungkin akan membangkitkan semangat anak buahnya. Tapi Darren Lock akan terus mengejar bola-bola yang berbahaya sebegitu. Dan hasilnya lontaran ke dalam bagi pasukan kebangsaan. Ya, tekanan demi tekanan oleh Darren Lock. Ini walaupun seperti saya katakan tadi, dia tidak menjaringkan gol. Tapi peranan beliau di attacking itu begitu berkesan. Coach meminati corak permainan penyerang sebegini, Coach? Saya minat, ya. Jadi berbahaya kepada pasukan PJ City. Mungkin kelibatnya akan dipancing oleh mana-mana jurulatih Liga Malaysia selepas ini.
Tapi di PJ City lah beliau kembali bersinar, mendapatkan reputasi selaku penjaring tempatan dan terus mencabar untuk musim kedua berturut-turut pada ketika ini. Ya, beliau tidak dapat bermain di JDT kerana ramainya pemain import, pemain asing dan naturalized player. Termasuklah ketika beraksi bersama dengan pasukan Terengganu. Ya. Jadi kembali penguasaan kepada pasukan Turkmenistan. Malaysia masih kekal utuh bertahan. Ada sekali lagi percubaan terus pula pada kali ini berbahaya. Mungkin ada sedikit fingertip save daripada Farizal Malias untuk sepakan penjuru kedua di separuh masa kedua ini bagi pasukan Turkmenistan. Jelas pemain yang baru dimasukkan ini iaitu Bekmirad Bayov memberikan ekstra motivasi kepada pemain-pemain pasukan Turkmenistan untuk terus melakukan percubaan demi percubaan, coach. Ya, kalau kita lihat tadi apabila bola sampai ke sebelah kanan, Haban Medov yang dimasukkan di fase kedua, beliau begitu free sekali tanpa ada pemain-pemain mengasak ataupun memberi pressure. Dan ini tandukan daripada pemain pertahanan Abdi Bashimov. Dan betul, Syafiq Ahmad dan Muhammad Sumareh dipersiapkan untuk dibawa masuk. Besar kemungkinan mungkin untuk Darren Lock dan juga Faisal Halim ataupun Arif Aiman. Fresh leg seperti yang dikatakan oleh Coach Irfan Bakti. Dan 3 pemain di bahagian pertahanan telah pun dikerahkan untuk dibentuk formasi ini. Apabila kedua-dua pemain tersebut masuk, mereka harus menjalankan tugas seperti mana sahabat-sahabat mereka lakukan di selepas 70 minit ni. Jadi untuk mengekalkan 3-1. Dan betul, pertukaran pertama adalah Muhammad Sumareh kepada Faisal Halim. Dan kemungkinan Arif Aiman akan ditolak ke hujung sebelah kiri. Kerana kebiasaannya Sumareh akan beraksi di sebelah kanan. Tahniah Faisal Halim, jaringan kedua setelah tadi berjaya memberikan permulaan yang positif di separuh masa yang pertama. Dan ini gerakannya. Jaringan daripada Faisal Halim yang dilakukan pada minit ke-16. Terjahan daripada Arif Aiman dan finishing yang begitu sempurna daripada Faisal Halim. Dan yang masuk adalah Muhammad Sumareh. Dan Arif Aiman juga turut dikeluarkan. Itu pengesahannya. Ini bermakna Syafiq Ahmad akan bergandingan bersama dengan Darren Lock, sambil Muhammad Sumareh mempunyai peluang awal untuk meletakkan nama selaku penjaring. Ya, sentuhan pertama yang positif. Satu tandukan yang membahayakan. Sumareh yang pertama hadir ke situ untuk mencuri bola tersebut. Syafiq yang akan beraksi di sebelah kiri bersama-sama dengan Darren Lock. Ini gandingan yang tidak dilakukan ketika aksi perlawanan persahabatan rasmi, tapi perlu diingatkan bahawa Malaysia mempunyai 2 aksi perlawanan tertutup yang mungkin dimanfaatkan sepenuhnya oleh Coach Kim Pan Gon. Dan Azam mendapatkan sentuhan pertama. Syafiq Ahmad, cubaan terus positif, dan itu penting untuk mendapatkan keyakinan, Coach. Ya, betul. Beliau telah menghasilkan satu jaringan ketika bersama dengan pasukan Kedah daripada jarak yang sama seperti mana beliau lakukan percubaan sebentar tadi. Jadi benar menurut kata pengendali pasukan Turkmenistan bahawa antara yang perlu diawasi dan ditakutkan adalah jentera serangan pasukan kebangsaan, kerana gol boleh hadir daripada mana-mana sudut dan daripada siapa-siapa sahaja. Tapi Bekmirad Bayov pada ketika ini bersama-sama dengan Halman Medov di sebelah kanan, nombor 20 dan 23 ini benar-benar memberikan masalah kepada Corbin Ong.
Satu lagi pertukaran, Rasul Hoyayev dikeluarkan dan dibawa masuk adalah Bezir Geldi Ilyasov. Wow, semakin sukar untuk kita menyebut nama-nama pemain pasukan Turkmenistan ini, coach. Dan ini pengesahannya. Main jersey nombor 5, seorang sweeper ini dibawa masuk. Seorang pemain tengah bertahan, berencana juga. Sentuhan kedua beliau. Lihat saja antaran pendek kepada Atayev yang sedikit senyap di separuh masa kedua ini sebenarnya. Ya. Dan barulah kesilapan pertama dilakukan oleh Bekmirat Bayov di sebelah kanan. Mungkin menyedari bahawa masa semakin suntuk untuk mereka mendapatkan jaringan yang boleh merapatkan jurang. Malaysia bertahan dengan baik setakat ini. Game management yang baik di separuh masa yang kedua tidak benarkan pasukan Turkmenistan benar-benar menguji Faizal Marlias. Hanya half chance sahaja yang ada. Kerana ketajaman kombinasi Syamil Kuti dan Azam Aziz di bahagian tengah masih lagi betul-betul, kalau tidak mendominasi, tapi sukar untuk diatasi di separuh masa yang kedua ini. Kesilapan daripada penjaring gol ketiga Malaysia, Corbin Ong, hadiahkan sepakan percuma sekali lagi kepada pasukan Turkmenistan. Malaysia betul-betul ditekan, namun kita terus menyerap tekanan demi tekanan yang diberikan. Tapi mungkin agak sedikit menghairankan kerana masih tiada kelibat Akir Rashid digunakan oleh Kim Pan Gon pada perlawanan ini. Mungkin beliau berdepan dengan sedikit isu kerana kebiasaannya beliau adalah pemain regular untuk pasukan kebangsaan, utamanya untuk aksi-aksi yang memerlukan pemain-pemain yang lincah, yang nipis seperti yang dikatakan oleh coach Irfan Bakti. Tapi mungkin ada sebabnya beliau masih lagi belum dimasukkan. Mungkin di saat-saat akhir akan dimasukkan untuk menggantikan Darren Lock. Sekarang pada kalau kita lihat sekarang ini Darren Lock tidak dikeluarkan. Mungkin kerana work rate beliau. Ya. Dan beliau boleh menjadi target man untuk hold bola tersebut, coach, ya? Tanpa henti bila beliau berlari sekarang. Tapi lebih penting juga adalah untuk para pemain ini mendapatkan recovery yang baik, kerana aksi seterusnya hanyalah 3 hari daripada tarikh ini dan akan berdepan dengan pasukan antara gergasi Asia juga. Pasukan Bahrain yang ingin menebus kekecewaan gagal menaikkan diri ke pentas Piala Dunia. Antara pasukan yang mempunyai kempen kelayakan Piala Dunia yang sedikit mengecewakan, kecundang awal, dan kerana itulah mereka terpaksa melalui pusingan kelayakan ketiga ini. Jadi perlawanan akan di-restart kembali kerana bola ini terkena pengadil. Itu peraturan baharu FIFA. Tiada lagi advantage yang akan diberikan ataupun disadvantage yang akan dikenakan pada mana-mana pasukan sekiranya bola terkena kepada pengadil perlawanan. Jadi Azam Aziz pula yang mengalami sedikit kebimbangan. Mungkin masanya untuk Safiq Rahim pula digunakan untuk memberikan kelebihan pengalaman pada ketika ini. Nazmi Faiz juga berada di sana, tapi yang dipanggil mungkin adalah Gerhame Di Paula. Daripada bantuan visual tadi. Ayuh semua penyokong di mana saja anda berada, mungkin pasukan Harimau Malaya yang sedang beraksi pada ketika ini memerlukan sokongan kita, aura positif dan aura kemenangan untuk kita mengekalkan jurang kelebihan ini untuk 3 mata yang sangat penting pada perlawanan pembukaan ini. Di Paula dan Safiq Rahim dipanggil. Mungkin ada satu kualiti yang
dijumpai oleh Kim Pan Kon kepada Di Paula, tapi Syafiq Ahmad telah pun berada pada kedudukan offside. 10 minit terakhir, coach. Apa yang penting untuk kita rencanakan bagi menyekat pasukan Turkmenistan pada ketika Ya, ini? maintain the momentum, kurangkan membuat kesalahan, terutama di kawasan bahaya, Hera. Jadi bekerja kuat seperti mana Darren Lock. Yap, itu antara nama yang kerap disebut oleh Coach Irfan Bakti, dan itulah momentumnya, itulah work rate yang diberikan oleh Darren Lock yang akan memberikan 200% kudratnya. Ya. Dan kita nampak beliau terus terbaring selepas melakukan terjahan tersebut. Dan pertukaran terus saja dilakukan oleh pasukan Malaysia, saya percaya. Jadi Azam Aziz dikeluarkan, Syafiq Rahim dibawa masuk, terlibat seorang leader di bahagian tengah. Jadi mungkin beliau akan mengambil lilitan lengan ketua pasukan itu daripada Faizal Marlias. Kerana itu yang berlaku pada perlawanan terakhir. Dan Darren Lock dibawa keluar. Dan pemain ini, biar apa pun yang diperkatakan, beliau menyarung jersey Malaysia. Sokongan terus perlu diberikan kepada pemain jersey nombor 18, Guilherme Di Paula. 5 bintang kepada persembahan Darren Lock pada malam ini. Dan terus saja tekanan diberikan oleh Di Paula, terus saja sokongan diberikan oleh para penyokong untuk Di Paula terus berlari dan memberikan tekanan. Pemain ini mendapat pelbagai reaksi, coach, tapi yang lebih penting untuk beliau tunjukkan di atas padang pada malam ini, coach. Ya, untuk malam ini lupakan apa yang telah diperkatakan, dikritik oleh pemain-pemain ataupun netizen. Tumpukan untuk game, ada lagi lebih kurang 10 minit. Dan Syafiq Rahim bukanlah jenis pemain man to man, tapi dia untuk malam ini, untuk 10 minit terakhir, beliau harus jadi bekerja. segitu. Ya. Ya. Dan terus saja kawalan kepada Syafiq Ahmad. Di Paula di sebelah kanan, tapi Sumareh di sebelah kiri berjaya didapatkan Syamir Kuti. Percubaan daripada Syamir. Wow. Hampir-hampir menghasilkan jaringan keempat bagi pasukan Malaysia. Masih lagi mampu untuk melakukan larian man from behind daripada Syamir Kuti setelah tadi. Ruang buat Sumareh. Masih lagi dalam kawalan Malaysia. Matt Davis kepada Syafiq. Sentuhan ketiga beliau ditekan oleh pasukan Turkmenistan. Bahaya bagi pasukan Malaysia. Dan Syarul akan melakukan terjahan sebegitu untuk menghentikan momentum pasukan Turkmenistan. Bahaya bagi pasukan Malaysia. Ekstra di sebelah kanan digunakan oleh pasukan Turkmenistan. Satu cutback. Dan terus dikeluarkan oleh Syafiq. Corbin akan mengejar bola ini. Terus saja dibiarkan oleh pemain pasukan Turkmenistan. Lontaran ke dalam. Di Paula mengajak penyokong-penyokong untuk memberikan sokongan kepada pasukan Malaysia. Coach menggemari tindakan beliau setelah tadi. Ya, sedikit perubahan attitude dia pada malam ini. Syamil Kuti, coach, dengan peluang terbaru ini. Bijak beliau untuk melepaskan gerakan di saat-saat akhir, tapi ada kekasaran yang dilakukan oleh Anadur Diaf ke atas Sumareh, saya percaya. Dan terus saja dilayangkan kad kuning. Cukup tidak digemari oleh pengadil dan juga rakan pasukannya, itu Ahmed Atayev. Ini adalah situasi off ball. Ada libasan yang dilakukan oleh beliau. Tapi itu mungkin tindakan refleks semula jadi di antara pemain-pemain yang sedang bergelut untuk mendapatkan bola. Sentuhan daripada Di Paula bijak, dan beliaulah sebenarnya yang menghalang gerakan yang cuba dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Semangat ini yang kita mahukan, semangat untuk terus menangi bola dan mengekalkan penguasaan. Kurang daripada 5 minit untuk waktu sebenar permainan. Malaysia kekal selesa 2 gol di hadapan. Kekasaran pula daripada Sumareh. Dan beliau bakal menjadi pemain terbaru untuk dilayangkan kad kuning pada minit ke-86. Agak berbahaya tindakan daripada Sumareh ini.
high foot challenge yang dilakukan oleh beliau ke atas Abdi Bashimov. Sumareh bijak berjaya mendapatkan kawalan ini di Paula, tetapi telah pun dipersalahkan, tidak dikemari oleh Kim Pan Gon. Barulah nampak sedikit animated pergerakan beliau di sideline ini. Dan itu sangat penting untuk memberikan arahan-arahan kepada para pemainnya untuk kekal fokus, kerana di penghujung perlawanan sebeginilah kebiasaannya kita dihukum. Di Paula akan terus kekal berlari, tapi penguasaan pula kali ini daripada Turkmenistan di sebelah kanan. Hantaran bijak cuba untuk mendapatkan sentuhan daripada pemain penyerangnya, Anadol Diaf. Davis, Sumareh, Matt Davis kembali kepada Sumareh. Safik di sebelah kanannya ataupun di sebelah kirinya. Satu chest yang baik daripada Syafiq Ahmad, cuma terupas daripada Syafiq Rahim sahaja yang sedikit over untuk mendapatkan di Paula. Boleh dikatakan Malaysia tidaklah berdepan dengan begitu banyak masalah sebenarnya daripada tekanan pasukan Turkmenistan, kerana Corbin Ong mempunyai ruang untuk bawa bola ni kepada Syafiq Ahmad. Balik kepada Syafiq, terus dengan penguasaan Malaysia. Terus saat membuka permainan buat Farizal Malias. Keyakinan yang ditunjukkan kepada jaga gol dan juga skipper Malaysia ni, kerana beliau antara penjaga gol yang boleh mempunyai distribution yang baik. Bola sepak moden memerlukan penjaga gol yang yakin dengan kaki juga, coach, pada ketika ini. Ya, sebagai pemain terakhir pasukan, sweeper. Itulah kualiti yang ada kepada Farizal Marlias. Jadi semua gol terhasil di separuh masa pertama setakat ini. Dan di saat-saat 2-3 minit ni kita harus berhati-hati tanpa membuat kesalahan. Dan mungkin melepaskan bola sedikit awal, kerana bola baru saja dicuri daripada Syamil Putih setelah tadi dan terus saja dikeluarkan oleh Matt Davis. Sembahan yang baik di sebelah kanan setakat ini daripada Matt Davis. Jelas mahukan tempat itu untuk beliau terus duduki bagi kerusi Harimau Malaya. Paula terus mengejar, tapi penguasaan terus kepada pasukan Turkmenistan. Bijak untuk mereka mendapatkan sepakan percuma ini, berbahaya kerana di penghujung aksi sebenar permainan mereka akan menghantar semua senjata mereka naik ke atas dengan set piece begini. Jadi ini kemungkinan besar hikmat di Paula. Junior Estal, Dion Cools, Corbin Ong juga antara diperlukan untuk menutup segala ruang bagi hantaran dilakukan. Ya, di Paula pun harus turun. Elman Tagayev akan menghantar bola ini, termasuklah daripada Halman Medov juga berada di sana. Jadi Turkmenistan cuba ingin bangkit. 5 pemain dalam kawasan kotak penalti. Semua pemain Malaysia berada di sana, tapi begitu selesa dan commanding daripada Faizal Marlias. Tenang beliau untuk menangkap bola itu dan menenangkan keadaan terlebih dahulu. Sumareh akan membawa bola ini jauh ke hadapan dan memaksa pemain Turkmenistan untuk mengeluarkan bola ini. 3 mata coach mungkin. Ya, sudah tentu, kerana ada lagi 3 minit permainan dan kita terpaksa melengah-lengahkan, mencuri masa.
Game management itu yang perlu dilakukan pada ketika ini oleh kesebelasan Malaysia yang berada di atas padang. Jadi momentum ini sangat baik untuk berdepan dengan pasukan Bahrain pula selepas ini, kerana outcome pada perlawanan itu berkemungkinan bakal menentukan siapa yang layak ke Piala Asia. Ya, sudah tentu. Kerana 6 mata sangat penting, Coach Syah. Ya. Jadi dengan persembahan ini tidak mustahil kita boleh mengejutkan Bahrain, tapi kita berikan ruang kepada Syafiq Ahmad untuk gerakan ini terlebih dahulu. Masih lagi Syafiq gagal untuk meneruskan penguasaan bola dalam kawasan permainan. Jadi kita boleh bermimpi, Coach, untuk menundukkan Bahrain dengan perlawanan sebegini, terutamanya asis paruh masa pertama. Kalau sekiranya kita mempersembahkan seperti mana first 11 tadi, begitu bagi saya menakjubkan. Ya. Ya. Sudah lama kita tak melihat reaksi national team macam ni. Dan sebenarnya permulaannya agak perlahan kepada pasukan Bahrain ketika berdepan dengan pasukan Bangladesh pada perlawanan petang tadi. Ini satu lagi kesilapan. Syafiq Ahmad cuba untuk melakukan percubaan jauh daripada kesilapan tersebut. 1 minit terakhir, Malaysia safe to say boleh dikatakan mungkin 3 mata pertama telah pun berjaya untuk kita bawa pulang pada perlawanan pertama. Jadi ini seruan bukan sahaja kepada 50,000 yang ada di stadium, tetapi kita mahukan stadium dipenuhi pada hari Sabtu hujung minggu nanti. Dan Sumareh akan membawa bola ni ke hadapan. Terus saja diberikan kekasaran ini. Jadi Malaysia membuka perlawanan ini dengan sangat baik. Dan hasilnya 60 saat terakhir ini, kita masih lagi mendahului dengan 2 jaringan, berdepan dengan pasukan yang pada teorinya, pada dasarnya sepatutnya lebih baik daripada kita. Wow, beliau dilayangkan kad merah kedua perlawanan, kad kuning kedua perlawanan sebenarnya. Terus saja diarahkan keluar. Ini adalah Abdi Bashimov. Kerana kekasaran terbaru kepada Muhammad Sumareh, pasti tamparan kepada pasukan Turkmenistan yang akan beraksi berdepan dengan pasukan Bangladesh mula selepas ini. Inilah kad kuning kedua kepada Abdi, kerana mungkin beliau memenangi bola tersebut, tetapi momentumnya itu yang menjatuhkan Muhammad Sumareh. Mungkin ini tendangan terakhir. Ya, jadi kemenangan mutlak kepada kita. Dan Malaysia terus mengekalkan penguasaan. Whistle terakhir telah pun dibunyikan. 3 mata pertama untuk pasukan Harimau Malaya untuk kempen perlawanan pada malam ini. Perlu kekal tenang dan ditenangkan oleh Safiq Rahim, kerana lebih penting mimpi Malaysia untuk layak secara merit ke Piala Asia 2023. Impian kita untuk menang pada perlawanan pembukaan telah pun diterjemahkan. 3 jaringan di separuh masa yang pertama, 3 penjaring daripada individu berbeza, dan 3 mata pertama daripada skuad Harimau Malaya untuk aksi pada malam ini. Terima kasih dan terima kasih kepada semua pemain-pemain pasukan Harimau Malaya, termasuklah pemain ke-12 Malaysia pada malam ini di stadium. Harimau telah bangun, Harimau mula mengaum, dan Harimau mendapat kemenangan pertama pada malam ini. Momentum yang ingin diteruskan untuk berdepan dengan Bahrain, ujian sebenar untuk kempen kelayakan pada malam ini. Halangan pertama telah pun diatasi. Kita masih lagi punya halangan berikutnya. Halangan yang lebih penting untuk didaki dan juga ditewaskan, kerana impian kita adalah untuk kemenangan berikutnya. Tapi malam ini keputusan masa penuh